Saya tak ingat lah pula nak makan kat sini. Oh, lah gila. Ini adalah level. Kita untuk apa benda yang kat atas ni? Musiklah macam ayam tepung. Macam biasa kita kena game lagi dengan Shibli. Tak sesia tu. Seperti masuk ke dalam alam bunian. Tak bunyi, sorry. Aduh. Dekat 3 minggu bersama-sama mereka di Europe. Kita dah pergi ke Switzerland, kita pergi Itali, Austria, Liechtenstein dan France dan Jerman. Kita dah pergi 6 negara. Hari ni kita nak pergi satu tempat ataupun kita nak buat reunion. Ni saya baru balik daripada kebun. Katanya Shibli dah sampai dah. Shibli dengan Chef Farid. Okay, nak mandi dulu sebelum kita nak masuk ke tempat yang posh, mewah. Okay, jom. Assalamualaikum semua. Hari ni sebenarnya kita nak buat reunion Gang Europe. Hari pertama kita. Jom, kita pergi Europe lagi. Bukan. Oh, belum. Biasa ni back legend dia. Mana-mana beg tu juga. Buruk bukan sebarang buruk. Buruk ada harga. Chef Farid kita dan Akmal biasa kan lambat sikit. Masa trip Swiss pun dia lambat juga. So hari ni kita nak pergi ke pantai yang tak ada pantai. Kat mana tu? Okay, tunggu sekejap lagi. Okay, Shibli cakap dia ada tempat makan best. Chef Farid dah lapar dah. Alright. Saya tak ingat lah pula nak makan kat sini. Dah jumpa? Bukan, tak ada line. Kita kena cari tempat yang ada line. Okey dah, ini dia Lebuh Raya Tembiang yang viral tu. Berapa dekat lagi tadi kafe yang saya nak pergi tu tutup Isnin Selasa. So kita nak cari kedai ni lah. So Pizza Ukhuwah pun tutup. Tak ada. Buka ke tak ni? Buka. Oh, tak ada orang. Bila tak ada kedai lain yang buka, jadi kita pergi ke Pizza Ukhuwah. Harapnya tidak menyesal. Ya, pizza ini sebengkak Pizza XN. Kita try tempat ni, bagi peluang satu jenama baru yang kita pun belum pernah try. Bukannya Domino, bukannya Pizza Hut dan juga bukan Pizza Bankrupt saya tunang. First impression, kita tak nampak orang dekat kaunter. Nak habis dah air, kalau panas-panas macam ni, pizza belum keluar lagi, bau pun belum ada lagi. Rasanya tak tahulah berapa lama. Maybe we are running out of time very soon. Sama ada sampai terus kita telan-telan pizza tadi tu, ataupun sampai nanti kita terus tapak bawa balik. Dia juga menggunakan model operandi yang sama macam dekat Itali. Orang yang sama dekat kaunter, dia lah juga yang kerja dekat belakang. Dia yang jadi cook, dia yang uli pizza, cuci toilet dekat belakang, dan juga dia yang bagi makan rabbit dekat belakang. Semua dibuat. Ini Pizza Ukhuwah baru sampai. Ini beef fiesta, daging, ada bawang. Kalau kata kita makan pizza yang jenama-jenama yang famous tu, kadang-kadang dia tengah-tengah dia ada, dan ini nampak sampai ke tepi ada cheese. Memang paling lembut, tapi dia tak boleh berdiri dengan sendiri. Dia kena ada sedikit kekerasan sedikit. No doubt dia memang lembut sampai ke keras. Dengan dirasa capsicum dia pun boleh terasa dengan dia punya marinara yang halal. Bila terlampau banyak cheese, jadi saya dah pening kepala mana cheese nak pakai untuk buat pizza. Apa ni? Macam kenal je daging, kenal bentuk dia. Oh, kaki dia begitu. Confirm bukan kambing. Saya try tuna pula. So, nampak cairan cheese dia yang macam panas-panas lagi. Makan masa panas, rasa dia international. Oh, sampai dah. Itu dia Akmal. Oh, macam biasa datang lambat. Kat Swiss pun lambat, kat sini pun lambat. Okay, alhamdulillah selesai dah kita makan di Pizza Ukhuwah. Pizza paling lembut disimpan. Okey, lembut tapi memang betul lembut. Tapi memang macam kat Europe lah. Dia seorang kan? Tak. Kalau belanja order awak kat rumah. Tadi freestyle. Tadi memang bukan over clean, memang lembut. Macam mana makan? Best! Wah, terima kasih. Inilah Abang Farid. Dia menggagalkan misi kurus saya. So, sama ada abang makin kurus atau SN makin gemuk lah. Okay, boleh kita bincangkan duration kontrak ni macam mana? Setahun. 1 Disember 2022. No comment. Saya pun
setuju lah cakap saya, memang dia lembut seperti yang dikabarkan dan digambarkan. Tak, maksud aku kita nak pergi mana sekarang? Kita pergi, sorry salah. So kita nak pergi ke Sembayu Villa. Itu salah satu resort kalau kita nak use stress kat KL macam Akmal tu. So nak lari daripada hutan batu, kita lepak atas bukit tu, nampak atas bukit tu. Mal dia macam tu lah, dia kata dia stres sangat. Dia bila jumpa kita orang je, dia rasa macam release stres. Sebenarnya saya rasa stres kita menyebabkan stres yang lain yang dia alami setiap hari tu tak terasa sangat pasal kita lagi stres. First time saya sampai ke pantai ni, saya pun tak tahu sebenarnya ada Negeri Sembilan ada tempat nama dia pantai, dan pantai tu tak ada laut. Dia memang terkenal dengan tempat yang orang kata kalau bela pocong kat sini lah. Dan saya suka tempat-tempat yang macam sangat banyak rumah-rumah klasik kayu yang lama-lama yang masih lagi intact, terpelihara. Sebelah sana tu ada empangan pantai. Kita ke arah bukit, kita naik bukit dan kita akan sampai ke sebuah villa untuk kita reunion staycation. Tak pergi mana, kita duduk situ je, makan situ, berenang kat situ, tidur kat situ. Just pergi hari ni, besok balik. Memang nak naik ni memang sangat stiff. Surprisingly, Shibli boleh manage benda ni. Saya memang dah jangka dengan kegagalan Shibli semasa kita nak bawa naik kereta kita, MPV kita yang tersekat semasa di Luzon hari tu. Sekarang ni kita punya kereta sangkut. Saya tak yakin Shibli boleh handle ni. 1 inci je turun. Sampai dah, Akmal. Macam Cikiteri kan? Weh, macam ni weh. Apa? Dengan SN lah ni. Ni ni. Dengan reaction tengok ni. Korang tengok ni. Korang tengok. Tengok mana lagi hampa nak dapat benda-benda macam ni. Tengok. Ini atas langit ni. Tak bunyi. Penakut je. Weh, gaya weh. Oh my god. Jangan. Macam hijau. Itu Akmal. Adakah itu Akmal? Okey, itu dia. Abang Akmal dengan Abang Farid tengah beranian membawang di situ. Saya nak check in jap. Okey, guys, isi dulu. Okay. Alright, okey, terima kasih. Bilik dekat mana? Kat bawah. Okey, gang, jom check in. Jom kita ke Surian. Bilik paling besar yang ada dekat Sembayu Villa ni. Walaupun kita ada 4 orang saja, tapi kita nakkan Surian tu disebabkan oleh kita nak chef Farid masak je kan, Tokyo restoran. Kita nak betul-betul sentuhan yang listrik yang dia ada. Masak ayam, ikan, ada ikan. Untuk Surian kita terus parking dekat Surian terus. Tapi yang bawa kereta dia kena keluar dulu dan akan turun ke Surian Villa. Surian Villa tu level dia atas kepada swimming pool tadi. Kita ambil dekat lobby dia. So sebenarnya setiap bilik, hampir setiap bilik kat sini dia ada parking area dia. So tak payahlah kita nak bawa beg ke. Jadi kita bawa kita terus ke depan pintu bilik. Untuk apa balik? Penuh dah. Tapi untuk kita yang jalan kaki, turun tangga je. Dia ada private parking sendiri. Turun lagi satu. Industrial touch. Kita akan parking dekat bawah tu. Apa? Saya ambil lesen 2 kali. So mesti boleh. Yeah, belum. Bawah lagi. Kita dekat swimming pool punya level, bawah swimming pool. Dia multi-purpose room. Tengok siap. Tengok dalam lampu tadi. Kita nak masak ni. Itu bawa teluk kuali tu. Ni kuali nampak kuali besar Wah, ni dia Surian Industrial. Oh, masuk ni. Besar gila. Alamak. Hari ni adalah hari reunion kita. Reunion tim Europe. Mana tim Turki? Turki ke reunion mana? Tempat yang kita pilih untuk reunion ialah di atas awan. Tempat ni sebenarnya boleh masuk 12 orang, tapi kita pilih masuk 4 orang je. Kita orang ni 1 orang mengambil ruang 3 orang yang lain. Kita tengok dari sini dulu. Itu view Gunung Berembun all the way sampai ke Seremban. Kita boleh nampak clear sky. Okay, jadi tadi Aisyah dah tunjuk kawasan first. Masuk-masuk je kita nampak the whole view. Kita nak tunjuk ruang tidur yang pertama. Jom Abang Farid. Wih, sedap ni. Kalau kita lihat ketahanan tilam ini dengan jisim yang ada pada Abang Farid dan juga kadar gegaran beliau, saya nampak dia sangat-sangat meyakinkan.
3, go. Sampai ke sana. Kita bawa sampai ke sini. Dia macam tsunami. Kau nampak juga, sebenarnya satu katil tak cukup untuk Abang Farid. Kita tolak sebelah lagi. Tolak sebelah. Oh, okey. Itu dia. Memang Abang Farid perlukan 2 katil untuk dia selesa tidur. Jadi kita pergi ruang tidur yang seterusnya. Kita pergi yang bawah tu. 3 katil dan macam biasalah dia boleh rapatkan dia kalau perlu. Kalau seorang tidur, kita tidur macam ni. Walaupun Abang Farid Abang Farid apa buat macam tu? biasa daripada Europe sampai sekarang sabotage konten. Dekat sebelah tu. Sebelah Kita ni je. sebelah lah. Oh, dekat sebelah ni saja guys. Okey, tak jauh. Semuanya mempunyai ciri-ciri yang sama lebih kurang. So dari sini sebenarnya kita boleh ambil je makanan daripada orang bawah. Bang, pas. Macam tak sampai je. Next level. Naik. Abang Farid, dia mulalah tu. Dia nak booking yang tu pula. Rasa macam sini macam best je. Ada 4. Jadi, ni ada 4 katil. Dia ada aircon ni lah. Dia ada, yes. Tak, dia aircon yang besar pun ada bang. Tu 2.5 horsepower, 2.5, 1.5. Jadi ada kipas juga. Kipas jangan juga. risau. Betul. Tapi sebenarnya tak panas. Dengan ini saya hijack review Shibli pasal saya rasa macam dia cuba nak jadi reviewer tetapi dia tak tahu penggunaan benda ni sebenarnya untuk ampaian. Okey, tempat ni memang besar lah guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 orang dewasa yang besar-besar yang kaki boleh pakai macam tu dan sebesar Abang Farid pun boleh 12 orang. Dan ini lebih kepada macam satu ruang aktiviti yang mana kalau kata weekend kita rasa macam okay, we just want to have nak chill out dengan friends and family. Jadi kita boleh je book kat sini dalam 6,000 lebih untuk satu malam, tapi memang self contained. Benda ni semua benda ada. Tempat ni juga memang dia dah design sesuai untuk semua orang yang nak socialize lah. Contohnya macam dah ada meja mahjong pun boleh, buat main teruk pun boleh. Tapi daun teruk tak ada. Rasanya daun teruk you all kena bawa sendiri. Dan kita ada TV yang besar guys. Ya Allah. Saya ingat ni lebih kurang 90 inci punya TV. 4K. 4K guys, 4K. Tapi memang satu benda yang you tak boleh nak ada dekat sini ialah privacy. Contoh macam kalau kata kita untuk chill, kawan-kawan, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, yes, this is a nice place. Ataupun family yang semuanya mahram, fine, this is a nice place. Tapi kalau yang bukan mahram, kita ada masalah sedikit, aurat. Dia ada changing room dekat dalam sana tu, dekat dalam sebelah bilik air. Tetapi itu changing room lah. Tapi kalau kata kat sini kita tidur, kita memang expose. Dia tidak ada bilik tidur yang mana khusus untuk you saja, you and your wife saja. Untuk chill out sesama friends. Dan dia punya mezzanine dia ni tinggi. Ni ada bar. Yang tak halal ni semua hiasan-hiasan saja. Okay. Yang halalnya ialah kita minum kopi. You kena bawa kopi sendiri. Paling penting sekali, kita ada tempat untuk kat mana nak masak Maggi. Hanya Surian sahaja yang ada tempat untuk fasiliti untuk memasak. Yang penting mesti kena bawa Maggi. Kalau tak sanggup, kita pergi Pekan Seremban beli Maggi dekat 7-Eleven. Okey, peti sejuk dia pula memang besar. Boleh masuk 2 orang saiz Abang Farid dan 15 orang saiz Shibli. Dan juga ada kowe. Bukan kowe, silap. Tapi penapis air. Ini kita punya toilet. Nothing special dekat dalam toilet ni. Yang penting kita duduk ramai-ramai. Yang pentingnya kita tak bergebuk toilet. Pasal apa? Kalau kita bergebuk toilet nanti, kalau jadi in case of anything happen, ada yang berterabur dekat luar, semua tu kita susah nak kutip. Jadi ada 1 toilet, 2 toilet, tapi yang toilet ini attached dengan bilik mandi. Yang ini shower dengan changing room. Macam tak ada beza je. Jadi kita ada 2 shower, 2 toilet dan 1 changing room. Signature Sembayu ni ialah dia tak ada tutup-tutup. Sebab tu bilik dia pun tak ada tutup dan kemudian almari dia pun tak ada tutup, tak ada pintu. Dia memang expose. This is minimalist. Antara yang paling menarik sekali dalam Surian, iaitu ada 1 meja makan panjang. Okey, untuk seluruh keluarga kita berhimpun dekat sini. Kita makan ramai-ramai. Jadi inilah yang menyebabkan cantik tempat ni. Jadi unik. Kalau saya, kenapa kita pilih Sembayu dekat Surian Sembayu Villa? Disebabkan oleh this table. Dan lagi satu, table yang kedua yang menyebabkan kita pilih tempat ini tak lain tak bukan ialah jadi kata kita nak rasa macam feeling dari Jimmy White ke semua tu. Yang paling menarik sekali ya, this is the winning view. This is Sembayu Villa, Surian Industrial, multi-purpose room,
you boleh buat function dekat sini, which is some of you might be thinking nak buat gathering ke, nak buat party ke, birthday party ke, this is a nice place to go. Not far from KL, dengan lebuh raya Temiang, kita boleh sampai di sini daripada Kuala Lumpur kadar perjalanan 45 minit. Dan you can be here seperti berada dalam alam yang berbeza, seperti masuk ke dalam alam bunian dan berada di atas awan, yang mana awan kita lihat di bawah kita dan kita berada di atas kayangan. Ini baru kayangan. Hujan-hujan ni makan Maggi telur kari kaigen. Kajun. Tambah daripada rencah mudah. Kajun. Masak seorang-seorang. 4. Time makan. Makan Maggi dengan view. Malam ni kita nak main pool sampai lebam. Dak kamu baru Tak sia-sia tu. Mak, saya beli placing. Saya dia bagi SN. Bagi SN 4. Saya dah lama merancang. Abang Farid, kita nak masak apa malam ni? Kambing, ikan. Kita ada. Habis tadi. Aduh. Kambing. SN makan lebih. Kita peram dulu. Ya. Perap dulu. Peram ke perap? Perap. Perap tu 9 bulan. Tak sama meh. Perap tu macam perap jeruk. So hari ni kita nak menggunakan kajun. Kita ambil daripada rencah mudah. So kalau korang nak order, tengok dekat description, okay? Kita dah basuh dah kita punya kambing. Sekarang ni kita nak mengerenahkan kambing-kambing ini dengan memperamnya. Ini bahagian tulang, bahagian sini. So orang kata bukan shoulder bang, ni dia punya dada. Betul lah, shoulder. Shoulder sini bang. Rangka, tulang rangka. Tulang rangka. So jadi dia kata tomahawk. Sesungguhnya daging paling sedap adalah daging yang berdekatan dengan tulang. Kalau korang tahu kajun ni apa? Kajun ni adalah campuran herba. So tak payah risau korang nak masak barbecue ke apa, pakai je rempah ni, tabur. Jadi kita nak bagi pekat sikit, kita masukkan sikit minyak jagung. Banyak-banyak. Sos ikan fresh squid brand. Fish sauce. Dia tu fish sauce tapi sos sotong. Salah ni. Ini untuk bagi dia masin sikit. Tengok banyak. Sikit. Secukup rasa. Agak-agak lah. Dan gunakan tangan kita. Gaul. Lepas tu kita tambah-tambah. Langsung. Sebenarnya saya nak bawa yang kambing bawah ke atas. Tapi saya langsung tak bergerak. Oh macam tu. Pak, Masa buat dia tak bergerak lah. kau buat ni pusing lah macam ayam tepung. Punya Tengok dah tu dah automatik. Kali kedua. Tidak, tak gerak. Pergaulan antara kajun dan kambing tu berhasil tak apa. So berapa lama bang kita nak peram? Sejam cukup. Sejam. So lepas maghrib lah kita masak. Maghrib boleh. Alright. Last piece yang nak masak ni nanti bahagian terakhir nak masak, kita nak buat sos, nak dicicah dengan kambing. Tapi SN sebelum sos siap separuh kita dah habiskan. Kita menggunakan kita punya rencah sendiri, rencah mudah. Nak beli description, okay? Serbuk peri-peri yang tambah air, tambah minyak, dah boleh terus makan. Tambah serbuk peri-peri, nak buat sos pedas-pedas sikit. Kambing dah siap masak, sos pun dah siap. Jom kita makan dengan dia punya sosnya. Sos peri-peri. Siapa peanut nandos memang suka lah. Okay. Sikit sos dia. Bismillah. Jom, makan. Mana? Kambing kalau sejuk tak sedap dimakan. Dia beku. Dia beku, cepat-cepat. Okay guys, dah malam dah. Kami pun nak tidur. SN dah tertidur dekat sofa tu, penat sangat. Tidur dulu guys. Selamat malam. Okay, selamat pagi SN. Saya tengah blur-blur pagi. Tergamam dengan view. View kita.
Pagi-pagi kita dapat view macam ni percuma tau. Bukanlah percuma, kena duduk kat sini. Tapi bila tengok tu nampak yang semalam saya cakap tu. Yang semalam saya cakap, you all cakap alah merang dia, kita duduk atas awan. Nampak tu awan tu dekat bawah? Awan tu kat bawah, kita dekat atas. Tapi atas kita awan jugalah. Tapi kita berada dekat bawah awan yang paling bawah tu. Nampak tu? Dah sampai kat sini, inilah breakfast yang paling baik sekali yang boleh diberikan oleh Sembilu Villa ni. Sembayu. Sembayu Villa. Okay, memang terbaik lah tempat ni. Pagi-pagi memang hilang stres kita. Dan saya nak naik sekejap nak tengok breakfast pukul apa. Adakah kita dapat breakfast bersama awan kapet ni. Sekarang ni dalam keadaan saya ada masalah kekurangan stres sikit. Saya dah biasa stres, jadi kita nak tambah sikit stres, nak balancekan keperluan stres kita dengan ini semua dah release semua stres. Okey, jom tambah stres. Mak, jom. Kita main pool. Jadi bila dia main pool, saya akan stres. Okay, saya biarkan dia main pool sekejap. Saya nak check breakfast sekejap lah. Sebab semua penginapan kalau korang duduk sini memang dapat free breakfast. So kita check ni. Cuma dia punya breakfast dia, you all kalau bukan guest tak boleh breakfast kat situ. Breakfast in the sky. Memang tempat ni memang private, khas untuk orang yang duduk saja. Korang sekat nak datang sini ambil gambar Instagram tak boleh tak boleh. Sekejap lagi kita akan breakfast kat situ. Sekarang ni awan tengah masuk dekat kita punya penginapan. InsyaAllah cantik view dia. Bangun pagi kita nikmati udara segar ni. Tak dengar bunyi kereta, tak dengar bunyi hidup pikuk porter. Yang kita dengar cuma bunyi alam, bunyi ayam, bunyi burung, bunyi cengkerik, bunyi hujan jatuh dekat atas pokok menitik-nitik. Subhanallah, sangat-sangat mendamaikan. Duduk sini layan view memang priceless. Semua stres-stres kita hilang yang dia tengah main pool lagi. Tapi saya nak relax kat sini. Dan kemudian dekat tempat swimming pool juga ada tempat nak chill. Situ kalau kita ada group kat situ, kalau kita berdua di sini, kalau kita nak ambil chill sambil gambar yang cantik, di sini tempatnya. Dan juga dekat kawasan swimming pool ni juga disediakan ada basikal. Saya tak tahu lah basikal ni permanen ke atau sementara. Dan juga toilet dan juga tempat salin baju di sini. Mal terpaksa meninggalkan kita lebih awal kerana kes menunaikan tanggungjawab pada masyarakat. Nampaknya kita kena bawa lain kali kena colik luar negara kot baru dia tak lari. Okay Mal, all the best. Bahagian breakfast dia nanti Terpaksa lah kita makan ayam goreng pun terpaksa dengan apa, ikan bakar. Tapi cakap ni bersyukurlah dia balik awal. Dia paling kuat perabi. Kapasiti Akmal tinggi. Jadi dia enjin 6 liter. kita ada 10 minit lagi untuk tunggu breakfast siap. Jadi kita naik lah. 1 hour later. Tadi saya ingat pukul 8, ini pukul 9 kita tukar. Masih lemak tak siap lagi. Swimming lah, mandi swimming pool. Harapan palsu sebenarnya. Shibli kata pukul 8, naik pukul 8. Macam biasa kita kena game lagi dengan Shibli. Saya tahu salah. Cuba tunjuk Shibli. How could this happen to me? Punya breakfast kat sini start by 9 pagi. Tempat cantik-cantik macam ni memang betul orang akan bangun lambat sikit lah, tengah hari sikit ke orang bangun. Pukul 9 just nice lah untuk breakfast. Kalau pukul 8 tu lama sangat. Nasi lemak pun belum siap lagi. Yang kita layan sarapan yang paling best sekali ialah sarapan view. Okey, saya relax saja. Pagi ni saya tak ada nak mandi kolam ke pasal sejuk tempat ni. Sejuk pagi-pagi ni sebenarnya. Kita duduk atas awan tapi bagi orang yang mungkin kulit dia tebal, okey kot. Tak buat macam saya lah. Bermalam-malasan saja sambil melayan kopi. Bising pula. Dia berenang bawa motorbot pula, nampak tak? Saya tak ada nak berenang, akan ambil view saja, cantik sikit view dia. Pasal daripada view biru ni dengan kontras yang cantik dengan clay brick yang ada, dan kemudian background pula tu dalam keadaan mendung-mendung berawan. Kita ni atas awan ni sebenarnya. Itu yang menyebabkan tempat ni cantik lah. Yang mahal dia kat view, bukanlah yang lain-lain. Semua tu okey lah, dia punya design interior dia semua tu cantik, tapi view dia
Jom kita naik tempat ni. Walaupun dia mendapat industrial touch, interior dia, architecture dia memang perfect, nice, memang sesuai dengan selera saya lah. Dan juga view dia memang cantik. Itu dia punya point A plus dia. Tapi ada juga point F dia, iaitu you cannot skip tangga. Kalau you like Cinque Terre, mana you like this place? Dia ada tangga access daripada sebelah sana. Kita lalu level swimming pool. Biasanya kalau ada orang, kita boleh lah lalu sini. Dia pemandangan dia indah, cuci mata kan. Jadi kat sebelah sini pun, on the other side, kita boleh juga naik untuk ke kafe. Berapa banyak tangga. However, watch your step guys. Kita dekat ni Acacia Cafe. Semua nama kayu-kayu balak. Kreatif juga ni dekat kafe. Nampak ni, ni rasa macam, siapa kenal ni? Ni macam mesin getah pink je. Dia guna jadi table. Saya nak view yang mana keluar. Pasal kita betul-betul boleh feel Megah Holding tu kat sini. Papa beli hotel dekat London 45 bilion. Semua tu ini kat sini lah. Kat sini lah dia punya, kita nak rasa macam Megah Holding tu. Baru ni bangsa awan. Sarapan kita breakfast halal semua. Buat kopi. So saya pun nak buat juga. So dia ada sediakan teh, kopi, gula tak nak gula, dan juga ada ada ni lah, ais lemon tea. Wow, saya suka ais lemon tea. Kita ada ais lemon tea. Masya Allah, ada view. 8.30 pagi dah ada sarapan. Tapi hari ni kita dapat sarapan dibuka pukul 9 pagi. Pasal time ni, pasal ramai orang bila ada guest kan, kadang ramai guest yang orang-orang tua-tua sikit apa semua tu, dia nak dine in the room. Jadi kalau macam kita nak dapatkan view sikit, kita dine dekat sini, kita makan. Ini dapat nasi lemak. Nasi lemak dia, tengok hiasan nasi lemak dia, tengok cun. Tengok belum makan lagi pun dah rasa sedap. Ini gunanya ialah untuk letak dekat tepi ni sebagai perhiasan. Jadi kita dah basuh tangan macam biasa. Selamat bersarapan guys. Nasi lemak rendang ayam. Itu rendang dia. Nice. Walaupun nasi lemak ni dapat 70 markah, tapi disebabkan view dia dan hiasan dia, dia naik jadi 90, 85, 90. Kat sini sila simpan drone anda. Drone tidak dibenarkan disebabkan oleh mereka nak jaga privasi guest mereka ni. Jadi tempat ini adalah tempat gazetted sebagai kawasan larangan terbang drone. Ini bukan tips, tetapi ini satu larangan. Okey, AA, no drone, no FPV. Okey, dah sampai balik dekat dia punya room yang besar ni. Sekarang ni kita nak buat satu aktiviti tebus dosa. Bukan tebus dosa, tebus malu. Ni tebus malu Chef Farid. Alah, hangus tu. Kecil. Kau janganlah melapor sangat. Minyak kecil kau tengok dah. Kita kita jimat-jimat minyak tu tak? Okey, Chef Farid hari ni pesanan pada AA. Okey, pesanan untuk tim Turki. Kau punya konten sendiri pun apa nak sebut? Okey, daripada tim-tim Turki yang diketuai oleh AA tu kan. Ingat apa, dia Turki tu mudah dapat barang. Dia masa tu kat Venice mana ada minyak. Banyak minyak tertumpah tu sebenarnya. Ada cerita dia sebab cerita. Tapi kali ni kita tebus. Sebab kita akan sharekan apa resepi Venice fried chicken. Pastikan harapan kami, saya, SN dan juga Shibli, harap Chef Farid betul-betul tidak memalukan tim Europe. Boleh? Boleh. Dan kita buat resipi dia bang. First kita kena bancuh tepung untuk ayam goreng. Kita bukan pakai tepung KFC, kita bancuh sendiri. Kita gunakan tepung Bistari. Ini bukan telur masin lah, tapi beli ni sebab dia dapat free yang ni lah. Saya nak kerja yang free dia kan. Yang ni jangan guna. Okey, mula-mula kita gunakan tepung Bistari pedas. Saya adalah alatan pada Abang Farid. Abang Farid gerak je mulut je. Yang lain, kerja lain semua saya buat. Balaci. Okey, boleh bang. Buka. Semua. Yang pertama, tepung Bestari, pedas. Semua. Oh, abang dapat ni. Saya tanda harga lagi bang. Cabut lagi tanda harga. Itu free. Kalau kita beli Bistari telur masin, kita dapat free kotak dia. Okey, kemudian yang biasa punya, tak pedas, campur. Ini adalah tepung gogi tau. Tepung gogi ni daripada Thailand. Tujuan kita tambahkan tepung gogi ni supaya tepung-tepung ni dia bulat-bulat sikit lah macam. Bukan macam ni lah. Kalau macam ni tak sedap dimakan. Dia macam ni sedap. Tepung gogi. Ni separuh semua bang? Habiskan je. Habiskan. Okey.
Untuk nisbah tepung ni kita nisbahkan sama banyak. Kalau 100 gram, semua 100 gram. Yang ni mungkin lebih sikit, tak apalah, halal lah. Kemudian ini adalah serbuk jintan putih. Ini separuh Separuh cukup. Tapi ini banyak sangat rempah ni, mahal. Dah, Ni pun cukup. Kita ada rasa. Yang ini adalah serbuk ketumbar. Kalau kita rajin, kita blender lah benda-benda ni semua. Benda ni semua ada kat Malaysia. Yang ketiga adalah serbuk jintan manis. Untuk maklumat, tepung ni semua gula garam dia dah cukup. Tepung bisari ni, tu kelebihan dia. Jadi sekarang kita adjust kacau. Kacau je senang dia. Tutup. Goncang. sebab tu dia bagi kotak ni, bang. Bukan untuk isi gula, bang. Sebenarnya dah cukup dah sebab kita guna bistari pedas, dah cukup pedas dia. Kalau rasa nak pedas lagi boleh tambahkan serbuk cili. Macam ni boleh tambah serbuk cili apa-apalah. Sebabkan kita nak masak gunakan Venice punya resepi ni, namanya Venice fried chicken. Okey, lepas ni kita masukkan proses yang seterusnya adalah bagaimana kita nak memasak. Celup telur, celup tepung. Telur basah. Sekali. Okey, Shibli hari ini dia akan buat dengan pemantauan profesional. Ya. Kita tengok dia. Kita menunjukkan everybody can cook. Walaupun dia tu fotografer. Okey. Ini minyak kambing semalam. Dah jadi macam kemajerinan ni sedikit. Kita letakkan sedikit lah nanti masuk dekat dalam tu untuk memberi rasa kambing dalam ayam kita. Nanti ayam tu akan keliru sama ada dia ayam ataupun kambing. Sekarang ni kita dah panas-panaskan. Dah cair. Masukkan. Satu lagi. Kuah kambing tadi. Inilah dia. Ayam goreng berasa kambing. Yang ni dah dibuang dah. Kecok. Okey, bismillah. Okey, sekarang ni kita dah mengembalikan kita punya maruah tim Europe. SP Abang Farid, kita nampak dah. Yang hitam-hitam ni memang bukannya hangus. Semua adalah pasal kita gunakan minyak kambing. Okey, sekarang ni kita nak buat salted egg, buttery dan juga salted egg. Untuk kaki travel, biasalah banyak benda tak bawa. Jadi kalau kita tengok, kita ada cili, daun kari. Ini dekat Europe semua boleh dapat. Dan kita bawa ini kita punya produk sendiri, salted egg rencah mudah. Ini senang je. Saya rasa cukup bahan-bahan ni dan juga creamer sejat. Sekarang kita ready nak masak je. Kita tak boleh tebuk. Kita aku nak ambil. Alhamdulillah. Betul-betul. Anybody can cook. Sonang. Kita travel, kita nak cepat. So, jom. Makan dah settle. Macam biasa, sebelum kita
check out, kita kena kemas dulu. So Abang Farid bahagian cuci pinggan part 2, SN tadi cuci pinggan part 1, saya akan settlekan meja-meja ni. Dia tak kira siapa CEO ke, apa ke, manager ke, director ke. Benda macam ni kena kerjasama, buat kerja sama-sama. Betul. Jangan nak sorang-sorang je. Ingat kau bos, kau nak duduk relax. Tak ada. Dengar tu Akmal. Dengar. On Zoom ni. Jadi saya ambil bahagian, saya hantar saja. Farid, CEO dia yang masuk. Jom bersihkan. Alhamdulillah selesai sudah kita menginap di sini. Jadi macam biasa, nampak bersih seperti kita datang, itu juga kita tinggalkan. Jadi kalau jangan korang, walaupun memang ada housekeeping, tapi bukanlah lesen untuk kita kucak-kacirkan tempat orang. Belum tu kita kena tutup semua lampu-lampu ni semua alam. Okay. Time to say goodbye to this day. Mana kita berada kat sini untuk 2 hari 1 malam. Enough lah untuk just break away daripada tempat yang banyak traffic jam, light, banyak haters, banyak orang kecam-kecam, banyak orang kecam kakak kat Long 7-Eleven dan macam lagi lah semua. Jadi kita pergi kat sini bukan sekadar cantik saja, tapi line handphone pun kadang-kadang nak dapat kadang-kadang 3G macam tu lah, tak laju untuk kita tag ourselves into very wild gossip world in the social media. Thank you very much. Bye-bye. Alhamdulillah selesai. Terima kasih Sembah Bila. Sehingga jumpa lagi dan tengoklah reunion. Okay, bye. Your name is Purni. Thank you, Purni.